أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah yang saya muliakan, yang berbahagia, yang berusia Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Pak Syah, barisan ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan dirahmati Allah, insyaAllah. Tahniah dan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang telah dapat bersama-sama kita berjemaah dan ikuti sebelumnya kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat qabliyah isya, berjemaah isya, ba'diyah isya, diikuti dengan sembahyang sunat tarawih, juga dengan witir, dan tuan-tuan sanggup duduk sebentar untuk sama-sama kita mengingati antara satu dengan lain, dengan kata lain, ya, tazkirah bulan Ramadan. Saya faham dan saya percaya tuan-tuan telah diberikan atau diberi kongsi berbagai-bagai amalan dan disarankan oleh penceramah-penceramah kita sebelum ini tentang amalan-amalan yang kita perlu buat untuk mendapatkan kehebatan, ganjaran yang istimewa, hadiah yang paling istimewa yang Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada kita di akhir zaman ini. Tapi rugi dan sedih serta malangnya ramai di kalangan umat yang dikatakan umat Nabi Muhammad SAW tidak mengambil peluang yang Allah kurniakan sementara kita hidup di dunia ini. Tetapi mereka-mereka itu lebih berebut-rebut, lebih mengambil peluang dengan dunia kemewahan yang sedikit, habuan yang sedikit, tapi habuan yang amat tinggi, yang amat besar, yang tidak dapat kepada orang lain, kepada umat lain kecuali kita Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan lain perkataan, Allah dah beri dah kunci syurga kepada kita semua, khususnya kepada tuan-tuan yang bersama saya pada malam ni dan juga pada malam-malam yang sebelumnya. Kenapa? Kita sudah masuk malam yang ke 24. Sangat cepat tuan-tuan. Saya rasa baru 2 minggu lepas saya beri sedikit tazkirah, dia dah sampai dah. Kuih semprit tak siap lagi. Ketupat pun belum cari daun. Tapi nilai bagi tuan-tuan yang duduk dalam rumah Allah, Allah beri kunci untuk menduduki syurga. Tapi tuan-tuan kena ingat, saya percaya semua orang ni ada kad bank. Ingat apa nombor kad? Tak ingat? Berapa digit? 12 kan? Kalau saya, kalau nak ambil lah 12 20 58 68 68 65. Dah, tak ada ulangan. 12 digit nombor bank kita. Kita nak masuk hotel pakai kad, juga pakai kod nombor. Jadi Allah beri kita kod nombor. Tolong tuan-tuan ingat dan kita sematkan dalam fikiran sehinggalah kita meninggal dunia. Senang saja tuan-tuan. 050 24434 sambungan QR. Boleh? Ingat? Kalau tak ingat, telefon saya boleh.
Tuan-tuan buat itu, puan-puan, insya-Allah. Ya Allah janjikan, ya syurga. Pasal tuan-tuan dah 23 hari dah. Dengan istiqamah, dengan tawadhu, dengan khusyuk, dengan betul-betul untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala yang para guru sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu satu bab puasa yang dikaitkan dengan Al-Quran, yang dikukuhkan dengan Al-Quran daripada juzuk Al-Baqarah. Surah apa? Al-Baqarah ialah 183 tentang keimanan, tentang ketakwaan. Itu matlamat. Allah jadikan kita, disuruh kita berpuasa, matlamatnya la'allakum tattaqun. Tapi tak cukup setakat dengan puasa, tak makan, tak minum. Yang pernah sahabat guru-guru kita sebut, tak cukup. Kena buat perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan puasa itu. Ya, petang tadi lepas zuhur sempatlah saya buka kitab sikit tentang kesempurnaan bagi orang yang puasa. Tuan-tuan boleh fikir, aku puasa dah 23 hari. Untuk tuan-tuan, saya dah ambil 1 hari. Nangis tuan-tuan saya. Doktor paksa. CT scan. Dekat Serdang. Kena pula bulan puasa. Nak tunda. Dia kata, Encik, kalau Encik tunda, Encik kena tunggu 500 orang lagi. Asalnya raya 20 bulan 4. Tapi pasal puasa diawalkan 20 hari bulan itu. Ya Allah, saya kata, daripada pukul 12 malam hari Rabu tu saya tak boleh pergi makan minum kecuali ubat. Sampai ke hospital pukul 10.30, ya, tukar pakaian, makan ubat, mesti makan ubat. Masuk cocok jarum tu, masuk kat scan tu, dah pening kepala dah. Doktor kata, pakcik minum aja ni, minum. Allah, saya nak qada rasanya tak sampai hati lah. Tapi kena qada, kena hutang. Rumah saya kata, 23 satu. Saya tinggal 1, dia penuh. Alhamdulillah. Ini nak cerita tentang kesempurnaan tuan-tuan untuk yang saya tekan, ya, minggu apa, pasal yang pertama 10 hari itu sihat. Saya pun alhamdulillah sihat. Tuan-tuan panjang usia, saya pun alhamdulillah panjang usia. Pasal yang kedua 10 hari lagi dapat pengampunan. InsyaAllah kita semua dapat, tuan-tuan puan-puan. Tapi saya puasa tak dapat. Satu, Allah. Dan yang akhir, itaquminan. Ni kita hadapi ni. Tapi kena ingat kunci yang saya bagi tadi. Kod yang saya bagi tadi kena buat. Kerana apa? Kerana kita dah mengaku dah. Apa pengakuan kita? Kerana calon-calon ahli syurga pertama sekali, raditu billahi rabba wa bil Islam midina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bus. Baru kita dapat la'allakum tattaqun. Kemudian, ya, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Tadi supaya kita dapat ketakwaan, bukan semua tuan-tuan. Bukan kita takkan duduk kat warung kita dapat. Saya terfikir tahun depan selalu saya sebut, tuan-tuan pun kita tak tahu. Tadi kerabat diraja Perlis meninggal kan, pelakon Jaafar Hun meninggal kan, ramai lagi yang meninggal. Tak pasal-pasal kawan anak saya umur baru 20 lebih, aksiden dilanggar 2 orang, suami isteri, anak baru 6 bulan, nak raya lagi. Macam mana mak bapak dia?
Bukan salah dia. Dia naik motor lagi kerja, dilanggar di kereta, meninggal. Allahu Akbar. Kita alhamdulillah boleh buka, boleh sahur. Cuma kadang-kadang orang tak nak mengikut sunnah Rasulullah. Rugilah. Itu yang dikatakan tadi, berpuasa tapi tak sepenuh mengikut sunnah Rasulullah. Rugi. Macam tuan-tuan inilah orang yang paling untung. Tuan-tuan seolah-olah pahalanya diberikan sebagai kita beribadah satu malam, daripada mula maghrib sampai besok subuh. Kalau dah 23 malam tuan-tuan duduk macam ni, daripada mula isyak tadi sampai kita witir, dah doa dengan Imam Bilal, kita pun balik. Apatah diikuti dengan tazkirah. Tak lama tuan-tuan. Tuan tengok bola lagi lama. Tuan tengok bola berapa minit? Sejam setengah. Masa tambahan, masa Elan berapa kali? Dengan Maggi-nya, dengan itu, dengan ini, dengan koko pula. Koko Ya tak? Kenapa sanggup tunggu? Pukul 3 subuh, pukul 12 malam. Saya tak tunggulah. Yang minat bola tunggu. Salah? Tak salah. Tapi jangan lupa perintah Allah. Itu sebagai hiburan sementara, tapi hiburan yang kekal abadi. Yang tidak ada orang dapat, kecuali orang yang mengamalkannya. Okey. Baik, itu dia tentang itu. Jadi pertama tadi saya kata, yang kita reda dengan Islam, agama kita. Kita reda dengan apa dia? Allah, Tuhan kita. Kita reda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang kita ikuti. Itu. Kemudian kita terus momentum ataupun istiqamah dengan iman yang mantap berterusan. Macam mana kita pergi Mekah untuk umrah, untuk haji, kita kekalkan kemabruran. Saya selalu dijemput oleh orang tabung haji ke package. Bila orang balik haji, dijemput saya untuk memberikan macam mana nak meneruskan kemabruran haji. Dia dah buat haji dah cantik. Jadi nak teruskan macam mana? Bukan pergi masjid sebulan je, 2 minggu je, pakai jubah dengan serban cantik, tak cukup dengan hudung, dengan bau, dengan pinggang, dengan lapis. Tapi 2 minggu je. Lepas tu tak ke mana pergi? Ke laut ke sungai? Tak mau. Begitu ada kita Ramadan ni, puasa. Kita boleh sanggup sembahyang satu hari satu malam hampir 50 rakaat. Daripada mula subuh, qabliyah subuh, tahajud sampai malam lagi lebih kurang 50. Apakah tidak malam-malam yang lain setakat lepas isyak 4 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat atau 4, ya tak? Kemudian qabliyah subuh 2 rakaat, baru berapa rakaat aja pun. Jadi kalau kita terus momentum, nanti satu tanda iman kita stay dan mungkin akan meningkat, bukan menurun. Tu. Jadi kedua, melakukan segala ni semua dengan keikhlasan. Bukan kerana imam, bukan kerana jiran, bukan kerana pak mentua, bukan kerana menantu. Lillahi ta'ala, the first. Yang lain-lain tu terpulang. Kita ada lagi 6 atau 7 hari lagi ni, kita pulun. Cari betul-betul. InsyaAllah semua orang, tuan-tuan perempuan, kita kejar 10 malam ni terus. Tak payah nak pilih malam ganjil ke, tapi 10 malam Allah dah bagi dah. Nabi SAW dah sebut,
kita umat Nabi Muhammad memang tak mampu nak buat sebulan terus. Allah bagi peluang, kau cari 10 malam tu. Ulama pula menyebut lagi daripada Rasulullah, cari malam-malam ganjil. Tapi lebih istimewa kita cari 10 malam. Tak lama tu dah 10 malam. Kita tengok tarawih, lebih kurang setengah jam je. Berapa banyak ayat Quran yang tuan-tuan dengar imam baca? Berapa kalimah ayat Quran yang imam baca kita dengar? Berapa huruf yang imam baca kita dengar? Tak terbilang itu, tuan. Bismillahirrahmanirrahim pun dah berapa huruf? Fatihah je berapa huruf? Suratul Qadr berapa huruf? Allah. Itu bagi orang yang wahtisaban, mengira-ngira, mengharap bahasan ganjaran dari Allah. Tak salah, tuan-tuan. Jangan kata macam itu tak ikhlas lah, Ustaz. Kalau tak ikhlas, macam mana Allah kata wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah izinkan. Tapi pokoknya kerana Allah semata-mata barulah dapat. Tak lama, tuan-tuan. Ramadan. Jangan kita sibuk dengan raya, dengan merconnya, dengan mengapinya. Kalaulah malam itu tuan-tuan ajak cucu main mercon dengan mengapi, kebetulan malam Lailatul Qadar tak datang masjid, 84 tahun lah tuan-tuan main bunga api dengan cucu. Kalau perempuan buat semprit ke, buat kebun apa-apa, 84 tahun lebih, sanggup? Tak sanggup. Perempuan contoh, Kak Minah, malam besok saya excuse ya. Kebetulan malam besok apa ni? Lailatul Qadar. Macam? Tak rugi? Rugi, tuan-tuan. Itu sebab ya, para ulama menyebutkan kita mula daripada malam yang pertama itu sampai insyaAllah 29 ataupun 30 ya. Okey, sikit lagi. Kemudian ibadah-ibadah yang kita telah buat, seperti saya kata tadi, sembahyang yang tadi ya. Kedua, sedekah jangan tinggal. Walaupun RM1 tabung kita ada, orang-orang miskin ada, anak-anak yatim ada, dan kepada siapa-siapa yang kita nak sedekah, teruskan. Iftar, teruskan. Walaupun sebungkus kuih, walaupun sebungkus mi, walaupun satu apa dia? Ni yang infak air ni, yang minum lepas bayang ni, tengah sembahyang. Bukan kita bagi orang minum, orang yang naik kelab. Kita bagi orang sembahyang. Orang yang datang minum, ya Allah, itu menyebabkan, boleh menjadi sebab kita mendapat minum di Tauga Kausar. Allah Akbar. Yang tidak akan dahaga sampai bila-bila. Sedangkan yang saya sebut ceramah dekat Taman Kemuning minggu lepas, kita dalam keadaan takut, lapar, dahaga. Bila? Pertama kita puasa. Dahaga, lapar. Betul? Kita puasa. Ada orang puasa kenyang? Angkat tangan. Siapa puasa kenyang? Saya kenyang je, Ustaz, daripada pagi sampai malam. Kau puasa macam mana tu? Tidur je. Rugi. Pertama kita puasa, memang lapar, dahaga. Kedua, bila kita nak nazar, seolah-olah kata ulama, air yang dihidangkan kepada kita, walaupun satu cerih besar, kita rasa tak cukup. Datang pula iblis, nak minum air, boleh, tapi akui sebagai Tuhan. Tidak pula yang datang itu menyerupai ibu ayah kita. Pasal apa? Iman. Iman tak ada, atau kurang iman, ibadah tak ada, terpengaruh. Dan ulama kata banyakkan baca surah Al-Kahfi supaya Dajjal tidak boleh mempengaruhi kita. Kedua. Ketiga, di alam apa dia? Barzakh. Malaikat dah ready je.
Masuk aja kita dalam kubur, bergerak aja orang balik, datanglah. Siapa peguam kita? Itu saya cakap tadi. Ya, ada QR-nya tu. Bila 0150 tadi, kita 2344 tu, kemudian ada QR sambungan. Kena buat QR tu, Al-Quran. QR tu Quran lah. Rugi tuan-tuan kalau ada surau masjid yang langsung tidak ada tadarus. Kurang-kurang mesti ada, ya. Kalau nak JK ke kawan-kawan bertadarus 2-3 longgo kumpulan, walaupun satu malam setengah juz buat. Kalau belum ada 3-4 apa ni, ada 5-6 malam ni buat. Rugi tuan-tuan. Nuzul Quran dah lepas, kemudian kita teruskan hinggalah, ya, akhir hayat kita. Jadi itu yang ketiga, ya. Bila kita puasa, nazar, alam barzakh, dan akhirnya ialah di padang mahsyar. Itu keadaan padang mahsyar, dengan takutnya tak berani nak angkat muka, nak menghadap Allah, tak sibuk dengan orang lain, kita fikir dengan kita je. Dekat dunia pun kita dah takut tuan-tuan. Saya tahun lepas saya bawa kereta, sebelum saya pergi lain, saya tengok kuning, ya, boleh lepas ni, lepas. Rupanya tak sedar ada polis trafik belakang. Jalan-jalan sampai kat Sumanggis yang tutup tu apa? Supermarket. Ada je yang tutup. Ditahan. Habis orang rumah saya tu, apa buat? Rupanya bukan apa-apa, plate sengit, plate kereta nombor belakang. Alhamdulillah, bagus dunia, polis tahan. Nak suruh, itu dah tanggal kata, plate nombor dah tanggal. Alhamdulillah. Ini malaikat tunggu kita, malaikat tunggu alam kubur. Tapi dengan Quran, insyaAllah, ya. Jadi pertama sekali saya ingat saya tuan-tuan, ya, saya masuk terowong tu macam keranda tuan-tuan, macam keranda. Cik, ambil nafas, tahan, lepas. Ini belum mati lagi, baru 3-4 kali tu ambil nafas. Rupanya orang nak mati macam tu. Jadi 4 keadaan di dunia dan alam barzakh dan dalam kubur. Jadi kalau kita amalkan yang saya sebut tadi, kemudian akhirnya kita amalkan sifat-sifat mahmudah yang tuan-tuan belajar, bab tasawuf, kan, bab penawar bagi hati dan sebagainya. Saya sebut 10 perkara penting dalam kehidupan kita supaya kita amalkan dan kita mendapat husnul khatimah. Taubat, sabar, zuhud, ikhlas, zikrul maut, dan sebagainya sampai 10. Ingat, beransur-ansur. Bukan bila saya cakap balik terus buat. Kita ingat dulu. Ingat, lepas tu kita beransur fikirkan, aku nak jadi baik, kena buat macam ni, macam ni jadi. Kita hindarkan lawan-lawan yang 10 tadi. Pertama sekali sifat takbur, ego, ya, tak kira ego dengan diri sendiri, ego dengan isteri, ego dengan anak, ego dengan kawan-kawan, ego dengan jiran. Tolong. Dengan sifat takbur akan rasa ujub. Dengan sebab ujub kita ada riak. Bila ada riak, kita hubul dunia. Dia akan berkait tuan-tuan. Tapi kalau kita ada sabar, benda-benda yang lain akan timbul sedikit demi sedikit. Jadilah orang yang istiqamah dalam melakukan segala perkara. Jadi itu yang dikatakan orang yang akan mendapat la'allakum tattaqun. Lepas tu kita akan mendapat
keampunan dosa-dosa yang kita beristighfar pada setiap malam, setiap lepas sembahyang. Dan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa yang diajar oleh Nabi SAW pada isterinya Khadijah, Aisyah. Pendek je tuan. Sebelum berbuka kita baca. Ajar anak-anak duduk tepi meja, isteri baca doa tu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang 3 kali. Lepas tu Allahumma laka sumna wa bika amanna. Silakan. InsyaAllah ada 6-7 hari lagi, amalkan. Begitulah sebelum sahur 2 rakaat atau 4 rakaat, silakan. Ya, kawan-kawan yang balik lepas lepas tarawih tapi sebelum witir rugi. Tuan-tuan ni untung. Apatah lagi dia dapat duduk sebentar dengan tuan-tuan guru untuk memberi motivasi dalam kita beramal di bulan Ramadan. Jadi terima kasih 6-20 minit yang diberi oleh masa kepada saya oleh pejabat agama. Dan terima kasih Tuan Imam, selalu ingatkan saya Ustaz malam dia di tazkirah, di call saya. Jadi terima kasih banyak. Maaf zahir dan batin di atas kekurangan, kesilapan saya. Terima kasih banyak di atas kesudian tuan-tuan mendengar kuliah saya. Jadi kita amalkan bersama supaya kita mendapat naungan dari Allah Ta'ala. Kerana tuan-tuan adalah orang yang mendamping dengan masjid. Itu salah satu daripada orang yang akan mendapat naungan dari aras Allah Ta'ala di hari akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kalau lagi, jumpa lepas raya.